Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, saudara Zulkifli, Kak Ana, boleh dengar jelas tak? Boleh dengar tak jelas? Kita sambung pengajian ni. Line di sini tak berapa kuat sangat. Saya pun tengok sahabat-sahabat ni dalam keadaan gambar tu hang begitu ya. Jadi hanging sedikit. Tetapi sahabat-sahabat dapat tak dengar suara saya dengan jelas? Ya, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Abang Bobby, terima kasih. Wang Zaman, terima kasih Wan. Ya, Kak Ruzi, Alhamdulillah gambar dah ada. Alhamdulillah. Salmi, terima kasih Pak Long. Okey, no, terima kasih Alhamdulillah. Kawan-kawan, kita share dulu. Abang Zizi, Cikgu Din, share dulu. Supaya view kita semakin meningkat perlahan-lahan ya, macam tadi. Maaf sangat, line kami di sini nampaknya kurang lancar sedikit. Tetapi insya-Allah Allah mudahkan kita untuk belajar. Allah mudahkan kita untuk belajar insya-Allah. Baik. Terima kasih Khairul. Terima kasih Pak Long. Baik. Rakan-rakan sekalian, sahabat-sahabat, kita dah sebut tadi tentang 7 hijrah. Ya, 7 hijrah umur Nabi 60 tahun. Kita dah sebut secara umum, tahun 7 hijrah ni umur Nabi 60 berlaku 3 perkara besar. Lebih kurang secara umumnya begitu. Pertama, kita dah sebut semalam, apa dia? Awal Muharram. Yakni awal bulan Muharram, 7 hijrah umur Nabi ni 60 tahun. Baginda mengetuai pasukan tentera berperang di Khaybar. Kita berperang dengan Yahudi Khaybar. Kerana Yahudi yang kalah, Bani Sulaim, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan lainnya, setelah mereka dihalau daripada Madinah atau pinggir Madinah, mereka mula berkubu di Khaybar. Kumpul semua bangsa Yahudi di situ. Bangsa Yahudi di situ. Tu yang kita berperang, akhirnya kita tawan mereka. Kubu-kubu mereka pun kita runtuhkan semua sekali. Dan kita baca juga riwayat semalam ya. Dalam peperangan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diracun oleh seorang wanita Yahudi, iaitulah Zainab bintul Harith. Ni kita dah sebut dah. Zainab bintul Harith. Baik. Rakan-rakan sekalian, saya masih lagi baca mesej ni, putus-putus katanya. Nampak tu tapi putus-putus. Secara umumnya kawan-kawan nampak jelas ke tidak saya, dan dengar jelas ke tidak suara? Ya. Saya tunggu respon dulu. Ya. Jelas tak suara saya dan clear tak gambar ni? Sebelum saya nak teruskan kuliah saya. Tu kadang-kadang bila saya tanya, dia lambat untuk saya dapat terima respon tu. Kerana mungkin lain. Mungkin lain. Jadi jawapan tuan-tuan, kawan-kawan mungkin dah tarik awal. Nak terima pada saya pun lambat sampai. Okey, baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya teruskan. Mana-mana sahabat yang nampak tak berapa elok line tu, keluar balik, cuba masuk semula. Kerana tadi kita mengalami gangguan line sekejap. Okey. Sekarang saya tak nak sebut dah tentang line, nak sambung terus. Nak sambung terus pengajian kita. 7 hijrah, paling kurang ada 3 benda besar berlaku. Pertama, bulan Muharram yang kita sebut ini, 7 hijrah umur Nabi 60. Nabi mengetuai pasukan kita memerangi Yahudi Bani Khaybar. Semua Yahudi berkumpul di Khaybar. Dan kita tawan kubu Khaybar. Kita tawan orang Yahudi. Kita tawan semua sekali. Ketenteraan mereka yang berpusat di situ. Dan di dalam peperangan ni jugalah kita tak lupa riwayat yang kita sebut semalam. Nabi kita diracun. Diracun Nabi ketika umur 60 tahun. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Diracun oleh seorang perempuan Yahudi, Zainab namanya ya. Zainab bintul Harith. Baik. Dan Nabi maafkan Zainab.
Walaupun ada riwayat kata akhirnya 3 hari selepas itu Zainab ni diqisas, dibunuh balik. Kenapa? Sebab sahabat yang bersama dengan baginda, iaitulah Bishr bin Barra, dia sempat makan kunyah, dia mati. Maka berlaku qisas, bunuh balik, hukuman jinayah kepadanya wanita Yahudi itu Zainab bintul Harith. Dan dalam peperangan Khaybar, bulan Muharram ini jugalah umur Nabi 60 tahun, baginda berkahwin dengan Ummul Mukminin, bonda kita, mak kita orang Islam, iaitulah Ummul Mukminin Safiyah, satu-satunya wanita Yahudi. Dia keturunan Yahudi, ditawan dalam peperangan Bani Khaybar, Nabi kahwin. Ini satu perkara yang besar berlaku awal bulan Muharram 7 Hijrah. Kita dah sebut tadi ada 3 perkara ya. Perkara kedua ialah 2 bulan selepas kita balik daripada Khaybar tu lah. Bila 2 bulan ni maknanya bulan Rabiul Awal. Ya, Safar, Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita perang. Kita berperang, saudari Nik Roslina, Ibu Radin Jamaliyah, Kak Roslah daripada Kuala Berang. Ya, Suhaimi. Kita berperang padanya bulan Rabiul Awal itu tahun 7 Hijrah. Peperangan ni dikenang dalam sirah dan sejarah namanya Zatul Riqa. Peperangan Zatul Riqa. Berlaku dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Dia asas kepada peperangan ni ialah apabila kabilah Bani Ghatfan. Kabilah Bani Ghatfan ni adalah sekutu kuat kepadanya munafikin di Madinah tu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan sekutu juga sebelum perjanjian Hudaibiyah terbentuk, bersekutu dengan musyrikin Makkah. Terlibat juga mereka dalam peperangan Ahzab tu. Dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah tu. Selepas peristiwa pembunuhan sahabat tahun 4 Hijrah di Bir Ma'unah yang kita dah sebut dalam siri-siri yang lalu. Jangan lupa Cikgu Din. Kita belajar minta dengan Allah, Allah beri ingat. Tapi lebih daripada ingat, kita nak amal. Jangan lupa ya Suhaimi. Jangan lupa Cikgu Din. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian. Okey. Lalu Bani Ghatfan, 2 kabilah besar hak berpakat nak serang Nabi ni ialah kabilah Bani Ammar dengan kabilah Muharib. Kabilah Bani Muharib dengan Bani Ammar. 2 kabilah ni lah berpakat nak serang Nabi. Nabi dapat tahu, Nabi kumpul tentera kita, ada riwayat kata 400 orang, ada riwayat kata 700 orang, tak apalah. Ya, kita kerah tentera kita pergi ke Zatul Riqa. Nak pergi ke Zatul Riqa. Ada riwayat kita baca tadi. Riwayat ni daripada Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Jabir kata apa dia? Dalam perjalanan nak pergi ke Zatul Riqa tu, Nabi berehat. Berehatlah di bawah pokok begitu. Berbaring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita baring, datang satu orang kafir. Setengah riwayat kata, setakat saya ingatlah tuan-tuannya, nama dia Ghawthah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Ghawthah ni datang, dia ambil pedang Nabi, diletak di leher Nabi. Nabi buka mata, orang dah letak pedang di leher. Sambil dia kata, siapa boleh selamat kamu Muhammad? Nabi kata, Allah. Terjatuh pedangnya. Terjatuh pedang Nabi. Ambil pedang, Nabi letak pada lehernya. Siapa pula yang boleh selamatkan kamu? Seakan-akan riwayat ni sama dengan apa yang berlaku ketika Nabi nak hijrah. Dikejar oleh Suraqah bin Malik al-Juhshun tu kan. Riwayat yang kita dah masyhur baca walaupun kita tak sebut dalam sirah kita dulu. Kerana sudah terlalu masyhur. Sama juga dengan peletakan batu Hajarul Aswad berebut ketua kabilah ketika umur Nabi 35 tahun tu. Bina balik Kaabah tu pun kita tak sebut dalam siri-sirah kita ini. Kerana riwayat yang sudah terlalu masyhur. Jadi bila kita sebut hadis riwayat Jabir ni seakan-akan macamlah peristiwa Suraqah bin Malik al-Juhshun kejar Nabi, terjatuh pedang, Nabi ambil tu. Jabir meriwayatkan riwayat yang seakan yang sama.
Tetapi dengan ghausah tadi. Tapi tak apalah. Ini sebagai titipan ataupun tambahan pengetahuan lah sedikit sebanyak. Apa yang saya tahu, saya suka sangat tuan-tuan pun tahu. Dan apa yang tuan-tuan tahu, saya minta sangat tunjuk aja, tolong dah juga tambah berpakat-pakat dalam soal ilmu. Dan bakinya kita berdoa pada Allah, ya Allah, ilmu kami dah berpakat belajar, tolonglah kami kekuatan untuk beramal soleh dengan apa yang kami tahu, ya, dengan apa yang kita tahu. Okey, baik. Ini yang kita sebut tadi, bagaimana riwayat Jabir. Maka lelaki ni bila Nabi letak pedang, dia kata, wahai Muhammad, aku tak pernah jumpa satu orang yang baik dan pemaaf seperti kamu, lepaskanlah aku. Maka Nabi lepas. Walaupun ada riwayat kata dia masuk Islam dulu. Bila dilepas, dia balik kepada kaumnya, di kabilahnya, di kampung tempat duduknya. Apa dia kata? Aku baru pulang dari bertemu dengan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Cuba tengok akhlak Nabi kita. Hatta musuh pun mengakui Al-Amin yang amanah, As-Siddiq yang benar sangat. Yang benar sangat. Jadi kita sebagaimana yang pernah saya sebut, ingatan kepada diri kita sendirilah. Apa dia? Kita dengan orang pun gitu juga. Hatta orang kafir, ya. Hatta bukan Islam benar. Biarlah kita sederhana, jadi orang yang lemah lembut. Jangan kita merasa lebih daripada orang lain. Banyaklah merendah diri. Kerana orang kafir, dia tak baca Al-Quran kita, dia tak baca hadis kita. Yang dia baca, diri kita, sifat kita, perangai kita. Yang katanya berulang masjid 5 waktu sehari semalam. Bulan puasa sanggup berlapar berdahaga sampai 30 hari. Kemudian sanggup kumpul duit pergi ke Mekah. Orang tengok kita macam mana. Ini mustahak Cikgu Ding. Belajarlah sirah berapa buah kitab pun. Kalau perangai kita kasar, kerah dengan orang, merasa lebih dari orang. Paling bahaya merasa lebih suci dari orang lain. Wa na'udzubillah, ya Allah. Minta jauh anak cucu kami, ya Allah, perangai begini, ya Allah, minta jauh. Ini dia. Ini dia sahabat-sahabat sekalian. Tu nak belajar sirah ni supaya lembut hati kita. Supaya boleh tengok, kalau nak kagum satu orang, biar orang ni macam Nabi. Sebab tu kita tuan, tak ada orang selain daripada Nabi kita boleh kritik. Orang selain dari Nabi kita boleh kritik. Ini kata Imam Malik, bukan Ustaz Rashidi kata. Imam Malik kata. Semua perkataan orang, si fulan itu, si fulan ini, kita boleh tolak. Kalau tak betul. Melainkan kata Imam Malik, sahibul qabr. Sambil ditunjuk kepada makam Rasulullah SAW. Kecuali ni, pemilik makam ini, yakni Nabi. Kita tak boleh tolak. Jadi jangan kita, jangan tuan-tuan ya, jangan rasa lebih pada orang lain. Biarlah selamat berkat kita hendaknya baik. Selamat datang rakan-rakan daripada Thailand. Semalam daripada Singapura, terima kasih. Begitu juga rakan daripada Naratiwak dan Indonesia, terima kasih. Sally Rahmat, terima kasih. Kulim Kedah dalam keadaan baik, terima kasih. Alhamdulillah, Isa Liza. Dan rakan-rakan semua ya, rakan-rakan semua. Ni. Jadi dia kata, aku baru balik daripada bertemu dengan satu orang paling baik. Cikgu Ding, paling baik. Akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan diriwayatkan juga ya, dalam peperangan Zatul Riqa ni lah Nabi semayang khauf. Semayang khauf. Semayang khauf tu dalam perang ya, dalam kita ketakutan, dalam keadaan dikejar bahaya, semayang khauf. Dalam riwayat disebut sirah kita ni lah, khususnya sirah kita Ar-Rahikul Maktum inilah apa yang disebut bahawa Nabi kita semayang khauf. Semayang khauf ni macam mana Cikgu Din? Dah katanya Cikgu Din ni anak murid Ustaz Loh sekolah Mahmudiyah mula kan. Siapa pula menuntut dengan ilmu pula menuntut dengan Ustaz Mak Raning kan.
Belajar pula dengan ustaz apa ni, awang penolong pengetua kita kan. Ingat tak Cikgu Din? Macam mana semayang khauf? Kawan-kawan nak tahu ni Cikgu Din. Apa dia Cikgu Din? Wakil kepada saya jawab ya? Baik, saya jawab. Saya ni wakil pada Cikgu Din. Dengar baik-baik kawan-kawan. Semayang khauf ini adalah semayang dalam ketakutan. Kita baca dalam Al-Quran suratul Baqarah kita. Ujung-ujung ayat dah. Ujung-ujung surah lah. Nanti tengok baliklah ayat berapa. Saya pun tak maklum ayat tu. Tapi dalam suratul Baqarah ujung surah. Cuba tengok apa ayatnya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, kata Allah. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kamu dalam keadaan takut, sekiranya takut ya, takut, bersolatlah kamu dalam keadaan farijalan, berjalan. Mana boleh solat berjalan Ustaz? Boleh, apa pula tak boleh? Tunggu tafsir sebut macam mana. Tunggu sampai habis kita nak tafsir ayat itu. Perbuatan Nabi kita dalam peperangan Zatul Riqa' tahun 7 Hijrah ni. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, ataupun dalam keadaan kamu menaiki kenderaan. Naik kenderaan, naik kapal terbang. Takkan kita nak pusing ikut kiblat. Pusing Cikgu Din. Tak. Disebut Nabi solatnya subhanallah khauf. Nabi solat khauf. Jadi dalam peperangan ini ada hadis sebenarnya. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' dan juga daripada Ibnu Umar. Imam Malik kita meriwayatkan daripada Nafi' dan juga Ibnu Umar. Ni hadis. Hadis ni kita boleh baca bila mana ulama tafsir nak tafsir ayat tadi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kita tengok dalam kitab-kitab tafsir. Ibn Kathir ada sebut. Imam Tabari ada sebut. Kitab-kitab tafsir lain barangkali ada. Saya tak pasti tuan-tuan. Ibn Kathir dengan Tabari ada sebut. Riwayat daripada Ibnu Umar. Imam Malik ambil dengan Nafi' daripada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Aku melihat memang Nabi buat begitu. Mana solat dalam keadaan berjalan. Solat dalam keadaan menaiki kenderaan unta tunggangan. Bila dalam keadaan takut, fa in khiftun farijalan aw rukbana. Kemudian barulah datang ayat, apabila aman, tenteram, kamu hendaklah semayang sebagaimana ditunjuk oleh syariat itu. Ni cuba tengok dalam suratul Baqarah. Seingat kita hujung surah dah. Hujung surah dah ya. Baik. Peperangan Zatul Riqa'. Dan dalam peperangan Zatul Riqa' ni juga kita tawan satu orang wanita musyrikin. Kita tawan. Entah macam mana dia mari ke medan perang. Ditawan. Maka suami dia mengamuk Cikgu Din. Mengamuk suaminya, bernazar nak bunuh sahabat. Tapi Nabi dah atur dah di kem tentera di Zatul Riqa' tu, sahabat letih ya, perjalanan, kemudian berehat berperang nak gempur musuh. Dua orang sahabat Nabi minta berkawal. Riwayat kata Ubad dan Ammar. Seingat saya Ubad dan Ammar. Ammar ni Ammar bin Yasir lah. Ubad dan Ammar. Maka Ubad ni katanya gelerang dia jaga. Ni riwayat dinukil dalam kitab sirah. Dia jaga, kemudian dia solat. Ammar berehat, tentera lain tidur. Maka bila Ubad semayang, mari suami wanita tadi, ditikamnya Ubad dengan batang anak panah lah. Sebanyak 3 kali. Berdarah sangat. Tetapi Ubad ni tak berhenti semayang. Sehingga Ammar terkejut tengok darah banyak meniti. Dia kata kenapa tidak berhenti? Mana wanita laki-laki tadi dah lari dah. Dia tikam, dia sangkanya mati. Ubad kata, aku sedang membaca surah Al-Quran. Aku tidak akan berhenti daripada solat. Tengok tu. Cuba tengok tu. Subhanallah. Cuba tengok ya. Terima kasih Kak Pos saya. Ayanda yang mulia Datuk Syed Umar Ali Idrus pun ada malam ini, tok sepupu saya
Saudara Azman Makno, terima kasih. Betul, riwayat daripada Ibnu Umar berkaitan dengan solat khauf. Betul. Imam Malik mengambil daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar. Tengok dalam tafsir ya. Tengok dalam tafsir ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kita sentuh ayat ni sebab dikatakan dalam peperangan inilah Zatul Riqa Nabi semayang khauf. Nabi semayang khauf. Okey, baik. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sehinggalah tamat peperangan Zatul Riqa tu. Peperangan Zatul Riqa. Bayangkan obat tengah semayang ditikam tak berhenti. Kasih dan sayang, cinta kepada ibadat solat. Ni solat malam waktu itu di camp. Baik. Tamat peperangan Zatul Riqa, tibalah peristiwa Umratul Qadha. Ingat tak kita sebut dulu perjanjian Hudaibiyah kat Madinah tahun 6 Hijrah. Setahun sebelum itu umur Nabi 59. Umur Nabi 59 terbentuk perjanjian Hudaibiyah. Yang kita 1,400 orang sahabat sekali dengan Nabi, termasuk ada seorang munafikin. Ingat tak kita sebut dalam siri yang lalu? Tengok balik video-video kita ya. Tengok balik video kita. Jad ibn Qais tu, munafik yang ada menyusup dalam rombongan kita nak buat umrah tu. Jadi pada tahun 6 Hijrah ni bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, kita tahu antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tahun ini, yakni 6 Hijrah, tak boleh masuk Muhammad buat umrah. Diberi tahun depan. Inilah tahunnya 7 Hijrah. Bulan Zulqa'edah. Bulan Zulqa'edah. Sebab tu disebut dalam sirah, sehinggalah selepas bulan Rabiul Awal baginda menetap di Madinah sehingga Syawal. Maknanya tak ada apa operasi ketenteraan dah selepas peperangan Zatul Riqa. Melainkan Nabi mengajar, menyampaikan risalah, membina kekuatan ketenteraan, kerana kehadapan ni tak tahu apa lagi nak berlaku dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi. Jadi sehingga bulan Syawal lah keadaan aman. Sehinggalah bulan Zulqa'edah. Selepas Syawal, Zulqa'edah lah. Cikgu Din. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah tu. Dan Zulhijjah. Zulhijjah. Bulan kelahiran saya. Zulhijjah. Baik. Jadi bulan Zulqa'edah Nabi turun daripada Madinah. Ya, seramai 2,000 orang. Sebab Nabi mewajibkan mana-mana sahabat yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah, mari jangan tinggal seorang, kecuali yang dah syahid dah lah. Ya, dah syahid dalam peperangan Khaybar, yang syahid dalam peperangan Zatul Riqa yang kita dah sebut ni. Lalu siapa yang syahid diganti sehingga jadi 2,000 orang mari. 2,000 orang mari. Kita bermikak kat mana, Cikgu Din? Kita berniat nak umrah. Mikak kita kat mana? Dzulhulaifah. Jangan lupa. Dzulhulaifah ya, kita bermikak situ. Kemudian baru kita menuju ke kota suci Makkahul Mukarramah menunaikan Umratul Qadha. Umratul Qadha, yakni umrah yang diqadha sepatut tahun lepas, ditahan dalam keadaan ketakutan, diusir, berperang, diancam. Tahun ini kita Umratul Qadha. Umratul Qadha. Umratul Qadha ni ada juga orang sebut Umratul Qadiyah. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab sirah dia kata Umratul Qadiyah. Sama je. Sama je sebab katanya hadis katanya Sahihul Bukhari tu. Apa ni dalam Fathul Bari, syarah Fathul Bari. Syarah karya Fathul Bari, ya, Fathul Bari. Ada disebut tentang nama-nama umrah tadi tu. Selain daripada Umratul Qadha, namanya juga Umratul Qadiyah. Itu yang kita sebut. Nama dia juga Umratul Sulh, seingat saya, dan Umratul Qisas. Betul. Dalam syarah Fathul Bari sebut ada 4. Ini berdasarkan hadis ada 4 nama lain. Tengoklah sahabat-sahabat yang ada di sini, pelbagai latar belakang. Saya duk tengok sepanjang 23 siri kita ni, pelbagai latar belakang sahabat. Ada yang mengaji di Jordan pun dengar saya mengajar, bukan mengajar,
nak dengar kat mana tempat kurang, nak tolong-tolong tambah tu, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mengaji di Syam, ada didengar, dilihat. Maknanya latar belakang kita ni berbeza, kita berpakat ilmu ya. Jadi kalau tengok dalam Syarah Fathul Bari ada sebut 4 nama. Selain daripada Umratul Qadha, namanya juga Umratul Qisas, namanya juga Umratul Qadiyah, namanya juga Umratul Sulh. Umratul As-Sulh. 4 nama ni dalam Syarah Fathul Bari kita. Okey, baik. Kemudian kita melaksanakan umrah. Kita duduk di Mekah berapa lama Cikgu Din? 3 hari je. Itu syarat yang disebut dalam Perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Hanya boleh bermukim di Mekah, duduk di Mekah 3 hari je. Nabi duduk selama 3 hari. Dan ada riwayat kata, bila kita masuk ke Mekah 2,000 orang, orang-orang kafir ni duduk tempat-tempat tinggi nak tengok tentera Islam ni setara mana. Orang Islam ni ramai mari. Nak tengok orang Islam mari. Maka ada riwayat kata, bila kita sampai, terdengarlah cerita-cerita, cakap-cakap yang tak baik. Tentera Islam ni tak kuat dah. Dia berperang pun merata-rata dah, banyak cedera, banyak penyakit. Di Madinah pun udara tak baik, maka mereka ni kena sakit. Lemah belaka ni. Semua sekali orang-orang Islam ni. Bila Nabi dengar tu, Nabi suruh apa? Sahabat bila nak tawaf dalam umrah, ya, tawaf umrah, hendaklah tawaf dalam keadaan berlari. Nabi suruh. Berlari. Suruh berlari, nak tunjuk kita cergah kuat. Cuma Nabi SAW rasa kesian. Bila berlari semua, Nabi kata sampai di rukun Yamani boleh berjalan. Dia bukan kewajipan. Ni kecerdikan. Bijak Nabi ya, nak tunjuk kepada orang Mekah tentera Islam, kekuatan mereka, keberhasilan mereka dengan sabar dapat mereka menunaikan umrah, taat setia mereka kepada perjanjian, benar dalam berjanji dan amanah, walaupun terpaksa umrah qada setahun, mereka sanggup tunggu tanpa pertumpahan darah. Lalu nak tunjuknya kebaikan yang didapati dalam Islam tu Nabi kata berlari. Maka kita berlari. Waktu tawaf kita berlari anak, bukan berlari laju Cikgu Din. Jangan kata berlari laju Cikgu Din. Berlari anak-anak. Kecuali tempat kita sebut tadi rukun Yamani ya. Nabi kata boleh berjalan sebab Nabi kesian. Ya, kalau berlari 7 pusingan Cikgu Din, 7 pusingan. Baik. Dan 3 hari kita duduk di Makkah. Riwayat kata Nabi sempat berkahwin dengan Ummul Mukminin Maimunah, mak orang Islam kita, mak kita, bonda kita, Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Ada orang kata ramainya nama Harith tak ya. Yang racun Nabi pun Zainab bintul Harith. Terlibat peperangan, mengintai-ngintai peluang nak pukul Nabi pun Ibnul Harith. Yang racun Nabi Zainab bintul Harith. Yang berkahwin dengan Nabi ni Ummul Mukminin Maimunah pun bintul Harith. Banyak ya. Harith ni boleh jadi kalau tempat kita ni nama Abdullah lah kot. Ramai ya orang bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdullah. Begitulah. Lalu Nabi berkahwin dengan Maimunah bintul Harith. Nabi berkahwin dengan Maimunah bintul Harith, yang mana Maimunah ni bukan orang lain lah. Adik ipar pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abbas. Sebab yang mengahwinkan Nabi dengan Maimunah ialah Abbas. Kenapa? Maimunah adik iparnya. Maka Nabi bila berkahwin dengan Maimunah adik ipar Abbas, pak saudara Nabi, maka Abbas bukan saja pak saudara Nabi. Abbas juga siapa? Abbas juga biras Nabi. Faham tu Cikgu Din? Juga birah Nabi. Pak saudara birah juga. Birah juga kerana berkahwin dengan adik ipar bapa saudaranya. Macam Nabi dengan Hamzah, pak saudara Hamzah ni. Tapi juga adik-beradik susuan. Bayangkan Hamzah, pak saudara Nabi, adik-beradik susuan juga dengan Nabi. Ni kita belajar pula lah bagaimana nasab Nabi, ya, apa yang berlaku di sebalik genealogi. Genealogi ni bahasa tersurat lah, bahasa
saintifik lah kononnya Cikgu Ding. Sebenarnya salah silah keturunan aja, genealogy of our Prophet Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan genealogy of Bani Israel, mana adik-beradik bangsa Semitik datang daripada sulbi Ibrahim alaihi salam. Itu dia. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan adik ipar Abbas. Ya, bukan saja pak saudara, bahkan subhanallah, ia juga menjadi biras kepada bapa saudaranya sendiri. Samalah macam dengan Hamzah kita sebut tadi. Hamzah juga adalah pak saudara dan juga adik-beradik susuan. Okey, baik. Kemudian saudara-saudari sekalian, alhamdulillah, selamat datang Cik Mak Suhaimi. Ya, Abang Suhaimi Muhammad Taib. Terima kasih. Terima kasih Suhaimi Muhammad Taib. Okey. Ini pada tahunnya 7 Hijrah, bulan Zulqa'dah, kita Umratul Qadha, kita masuk ke Mekah 3 hari. Nabi sempat berkahwin dengan Maimunah. Ya. Bila Nabi dah pulang ke Madinah, Zulqa'dah, masuk bulan Haji Zulhijjah, masuk 8 Hijrah. 8 Hijrah ni umur Nabi sudah 61 tahun. Umur Nabi kita sudah 61 tahun, sahabat-sahabat sekalian. Maknanya sayu rasa hati tu, kerana seakan tak lama dah pengajian sirah kita ini, kerana Nabi sudah 61 tahun. Cuba ingat balik Cikgu Din ya. Kita dah cuba bersiaran ya 23 siri daripada zaman sebelum Nabi lahir. Kita mukaddimah kuliah sirah itu dulu dengan cerita era jahiliyah dulu, bab pertama dulu. Kemudian baru masuk siri berikutnya, kelahiran Nabi, zaman kanak-kanak, zaman remaja, perkahwinan Nabi, mula menjadi bapa, bagaimana menghadapi kematian putera-puterinya, 35 tahun mula membina Kaabah kali kedua, umur 37 hingga 40 berkhalwah bertahanus dengan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. 40 tahun menerima kenabian. Selama 3 tahun berdakwah secara diam-diam. Umur 43 tahun ke atas baru Nabi diperintahkan melalui surah Syu'ara tu, wa anzir ashiratakal aqrabin, untuk menyampaikan dakwah secara terbuka ditentang orang Nabi. Sehingga umur 46 tahun baru berlaku hijrah pertama. Nabi tak ikut, Nabi izin orang Islam pergi. Kerana apa? Ditekan oleh orang-orang kafir Mekah, ada yang dibunuh pun, seperti keluarga Yasir ya, Sumayyah tu, dan beberapa lagi hamba abdi lain. Kita dah sebut Saidina Uthman sendiri ditangkap, digulung dalam tikar, disalai atas api oleh bapa saudaranya. Oleh bapa saudaranya pun sudah kita bincang. Masuk umur Nabi 50, berlaku tahun duka cita Nabi SAW, hilang pak saudara dan isteri dengan sedikit khilaf. Siapa meninggal dulu dan berapa tempoh meninggal tu? 3 bulan kah? Ataupun, maaf saya, 3 hari kah atau 2 bulan? Pun kita dah bahas. Isra' Mi'raj berlaku pada Nabi dengan sedikit khilaf di kalangan ahlus siyar dan juga ahli tafsir. Kita dah baca dah pendapat Tabari kata umur 40 Isra' Mi'raj, An-Nawawi dengan Qurtubi kata umur 45, Sulaiman Al-Mansufuri kata berlakunya tahun ke-10 ke Nabi yang umur 50. Mari pendapat lain kata berlaku setahun 3 bulan sebelum hijrah. Kemudian kita cerita hijrah Nabi. Sebelum hijrah kita cerita Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua. Kita cerita juga sebelum itu perkahwinan Nabi dengan Saudah, pulaknya kahwin pulak dalam bulan Syawal dengan Aisyah. Berlaku hijrah, pembinaan masyarakat Madinah. Tahun 1 hijrah terbentuknya Piagam Madinah, 47 fasal, 23 fasal kita dengar orang Islam, 24 fasal dengar orang Yahudi. Bagaimana tahun 2 hijrah turunnya kefarduan kita puasa bulan Ramadan dan kena perang peperangan Badar. Bagaimana salah seorang yang peperangan Badar itu orang kafir ditawan, menantu Nabi. Ya, menantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cerita juga selepas tahun 2 hijrah, selepas peperangan Badar, seminggu selepas itu, peperangan Bani Sulaim, diikuti peperangan Bani Qainuqa. Kemudian kita cerita tahun 3 hijrah berlaku peperangan Uhud. Kita dah sebut dah, selepas Uhud ada peperangan Hamra al-Asad.
peperangan Hamra al-Asad, bulan Syawal. 3 hari kita duduk di Hamra al-Asad, 10 Syawal, 11 Syawal, 12 Syawal. Masuk 4 Hijrah, kita dah cerita juga semalam. Antara peristiwa yang kita sebut apa dia? Pembunuhan 70 orang sahabat Nabi dalam peristiwa Bir Ma'unah yang Nabi sedih menangis. Sehingga riwayat kata, Nabi berdoa kecelakaan orang kafir yang mengkhianati sahabat 70 orang yang bukan keluar nak perang, nak pergi mengajar agama, dibunuh. Mereka umpang suruh mari, bila mari dibunuh. Nabi berkunut nazilah selama sebulan dalam sembahyang subuh. Nabi mendoakan kecelakaan mereka. Pun kita dah bahas. Tahun 5 Hijrah kita sebut semalam, apa pula berlaku? Peperangan Ahzab, Elias, Khandaq. Ahzab ataupun Khandaq, kita dah sebut dah. Kemudian kita sebut juga peperangan Khandaq bersambung dengan peperangan Bani Quraizah. Jangan lupa Cikgu Din, tengok nota kita. Tengok nota yang sudah ditulis. Peperangan Khandaq bersambung dengan peperangan Bani Quraizah, bulan Syawal juga. Kemudian habis tahun 5 Hijrah tu kita masuk 6 Hijrah, perjanjian Hudaibiyah kita dah sebut. Kemudian masuk 7 Hijrah, apa ni, subhanallah, berperangnya Khaybar. Pagi kita nak berangkat ke Khaybar, Abu Hurairah datang masuk Islam, pun kita dah sebut dah. Sahabat-sahabat sekalian, banyak dah siri demi siri kita bersiaran untuk melahirkan kenal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan rasa, oh begini Nabi buat, patut kita dipandu begitu juga. Itulah tujuan kita bersiaran ni. Dan sekarang sudah siaran siri yang ke-23. Review dah 2 kali. Kita bermula tadi 7 Hijrah, Khaybar kita ulang sikit. Masuk peperangan Zatul Riqa pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. 7 Hijrah juga. Kemudian kita masuk pula 7 Hijrah juga, bulan Zulqa'dah. Ni Umratul Qadha. Umratul Qadha. Dan sekarang kita sedang bahas apa dia? 8 Hijrah. 8 Hijrah. Apa berlaku 8 Hijrah? Bulan Jamadil Awal. Ini sejarah yang tak pernah terlintas di benak orang Arab. Berperangnya kita dengan pasukan tentera terkuat di dunia ketika itu ialah Rom. Iaitulah Rom, sahabat-sahabat sekalian. Kita berperang dengannya Rom. Nah, dalam tahun 8 Hijrah itu bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal. Baik. Dan peperangan ini meletus apabila orang-orang Rom ni, mereka mula melihat betapa bahayanya tentera Islam ni, kerana dah berperang di situ, berperang di sini. Kekuatan mereka semakin bertambah, risalah dakwah pun sudah tersebar. Tetapi sebenarnya peperangan kita dengan Rom ini adalah satu pintu untuk membuka kita dakwah ke negara-negara Kristian selepas itu. Termasuk sampai ke Balqa, ke Syam. Sempadan Balqa, sempadan semenanjung Afrika. Dalam peristiwa Nabi utuskan Usamah bin Zaid bin Harithah tu, beberapa hari sebelum Nabi wafat, yang akan kita cerita bila sampai waktunya lah. Bila sampai waktunya lah. Dan kita berapa orang Cikgu Din? 3,000 orang. Kita 3,000 orang. Dah tentera Rom berapa ramai tu? Tentera Rom tak ramai sangat Cikgu Din. Lebih kurang 100,000 orang. Ulang sekali lagi tu. Tak berapa dengar tu. Saya ulang ya. Tentera kita 3,000 orang Cikgu Din. Tentera Rom 100,000 orang. Itu pun 100,000 orang solid tentera Rom. Belum campur lagi dengan sekutu mereka. Yes, sekutu mereka. Baninya Balqin. Baninya Luhai. Banyaklah bani kabilah mereka ni. Sekutu 100,000 lagi. Jadi 200,000 orang tentera Rom berperang dengan kita 3,000 orang. 3,000 orang. Cuba bayangkan ya. Cuba bayangkan. 3,000 nak lawan 200,000 Cikgu Din. Tu yang jadi sahabat sebenarnya bila bertolak dari Madinah, bermalam di satu tempat untuk bincang dulu.
Betul ke nak pergi perang ni? 2 malam kita bermalam di satu lembah namanya Wadi Ma'an. Wadi Ma'an, kita duduk situ kerana bincang. Bincang kenapa? Betul ke nak perang sebab 200,000, kita 3,000. Bukan soal takut mati, Cikgu Din. Soalnya strategi. Perang ni strategi. Perang ni kena cerdik. Perang ni kuat saja tak jadi kalau tak ada akal. Akal saja tak jadi kalau tak ada persiapan. Dia dalam peperangan Mu'tah ni, kita dengan Rom 200,000, kita 3,000 orang ni, Nabi SAW pilih Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Zaid, sebagai panglima perang. Kemudian Nabi kata apa? Jika Zaid gugur, hendaklah bendera ini, yakni bendera kita, bendera tubuh kita lah, yang tertulisnya kalimah syahadah tu. Yang tertulisnya kalimah syahadah itu. Kalau gugurnya Zaid, hendaklah Ja'far pegang bendera ni, yakni jadi panglima. Ganti Zaid jadi panglima. Kalau Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah. Sebenarnya kalau kita teliti hadis ni, riwayat ini pun, bila Nabi sebut jika gugurnya Zaid, kemudian jika gugurnya Ja'far, kemudian jika gugur Abdullah bin Rawahah, semua berita yang datang pada Nabi ni adalah dari Allah. Nabi tahu dah akan gugur mereka ini. Anak angkat Nabi Zaid gugur. Gugur dalam peperangan inilah tuan-tuan, peperangan Mu'tah. Sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib yang Nabi sayang sangat. Selepas peperangan Khaybar, bertemu dengan Ja'far setelah 13 tahun tak jumpa dengan Ja'far. Nabi cium kepala Ja'far, Nabi kata, Allah Ja'far, gembiranya aku. Aku tidak tahu aku gembira ni sebab menang dalam peperangan Khaybar, kita tawan kubu Khaybar, atau sebab bertemu kamu. Nampak tak bahagianya? Kasihnya Nabi, sayang cintanya kepada sepupunya, anak kepada pak saudaranya Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib. Ya, abang kepada Ali, abang kepada Ummu Hani. Pun gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Kemudian Nabi kata Abdullah bin Rawahah, Nabi tahu dah akan gugur. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim pun, Sahih Bukhari pun ada sebut, dan Muslim. Bagaimana? Sewaktu kita perang di Mu'tah tu, peperangan Mu'tah ni kita perang, Nabi ditunjuk Allah satu persatu di mata Nabi. Gugurnya subhanallah Zaid bin Harisah. Nabi nampak bagaimana Zaid pegang bendera, berperang, turun dari kuda, terperosok dengan lembing dalam kekuatan 200 tentera menentang 3,000 orang Islam. Mati Zaid, Nabi ditunjuk Allah. Nabi cerita pada orang di Madinah, ditunjuk Allah. Kemudian bendera itu Nabi nampak, disambut. Betul lah macam Nabi pesan oleh Ja'far, sepupu Nabi. Ja'far berperang, berjuang sehingga ia turun dari kudanya, asalnya dari kuda tempur. Turun dari kuda, ia dibunuh, ditetak. Riwayat kata dikerak tangan, Ja'far pegang lagi bendera belah kiri. Dikerak kiri, Ja'far dengan lengan pegang. Kemudian terbelah kepalanya, ditetak oleh musuh. Kita baca hadis dah, riwayat Ibnu Umar, dia kata waktu perang aku dekat sangat dengannya Ja'far, aku melihat Ja'far ni ditikam paling kurang 90 kali. 90 kali. Semuanya dari depan. Menunjukkan apa? Berperang perkasanya Ja'far ni ditetak dari depan semua, ditikam. 90 tetakan. Riwayat kata 50 tetakan. Terbelah badan Ja'far, dibelah dari belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala memuliakan Ja'far dengan menggantikan pada Ja'far ni sepasang sayap. Cikgu Din jangan lupa. Sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib, Allah Ta'ala angkat darjatnya dalam syurga, diberi sepasang sayap untuk dia bebas terbang di dalam syurga kelak. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Bebas terbang dalam syurga. Itu yang Nabi bila pergi ke rumah Ja'far memberitakan syahidnya Ja'far, Nabi cium kepala anak-anak Ja'far. Katanya isteri Ja'far, aku melihat wajah Rasulullah tidak ceria seperti biasa, maka tetapi aku tak tanya.
Sedangkan aku baru selesai mempersiapkan anak-anakku mandi, pakai kemah, pakai wangian di kepala. Sebab arak ni dia kucuk kepala, Cikgu Din. Sampai sekarang pun. Aku letak dah wangian supaya Jaafar balik kucuk anak-anaknya masing-masing. Tetapi apabila baginda mula mengucup kepala anak-anakku, maka hati aku tak tahan dah. Lalu aku pun tanya, bagaimana Jaafar ya Rasulullah? Maka baginda yang benar, baginda yang jujur, Al-Amin As-Siddiq benar. Nabi menjawab apa dia? Jaafar telah gugur syahid. Menangis isteri Jaafar. Menangis anak-anak Jaafar sambil Nabi peluk. Kucuk kepala. Lalu Nabi kata apa? Nabi beri kegembiraan kepada keluarga Jaafar. Aku melihat Jaafar sedang terbang di dalam syurga dengan sepasang sayap. Yang aku melihat pada sayap Jaafar itu masih berdarah lagi. Allahu Akbar Tuhan. Aku melihat Jaafar sekarang ni sedang terbang, dikurniakan sepasang sayap dan masih berdarah lagi sayapnya. Ni Tuhan. Tu Nabi menangis dalam peperangan ni. Asalnya waktu gugur Jaafar. Disambut oleh Abdullah bin Rawahah, pun dibunuh Abdullah bin Rawahah syahid. Sehinggalah selepas gugurnya Zaid, disambut Jaafar, Jaafar pun gugur, 90 tikaman dan ditetak dari belakang sehingga terbelah dua badannya. Allah muliakan Jaafar dengan memberi sepasang sayap untuk dia bebas terbang di dalam syurga nanti. Nabi kata sambil sayapnya itu masih berdarah lagi. Kemudian disambut oleh Abdullah bin Rawahah. Gugur Abdullah bin Rawahah, ditikam bertalu-talu, ditombok dan ditetak. 200,000 orang lawan 3,000 orang. Tak lama kemudian Nabi lihat datang Khalid ibn Walid pegang bendera itu julang. Maka kemudian Islam menang. Itu yang Nabi puji. Kemudian gugurnya syahid, syuhada, iaitulah Zaid. Kemudian Jaafar. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Maka bendera belum sempat jatuh, ia disambut oleh Khalid ibn Walid, maka kita menang. Itulah dia Saifullah, pedang Allah. Nabi puji. Allahu Akbar. Nabi puji. Nabi puji sahabat-sahabat sekalian. Khalid ibn Walid, Saifullah, pedang Allah, pedang Allah. Tahu Khalid kata apa? Sahabat-sahabat tahu Khalid kata apa? Khalid ibn Walid kata, aku dalam peperangannya Mu'tah, 9 pedang aku patah belaka. Allahu Akbar. Macam mana tak kita dengan sahabat jauh? Ya Allah, jauh tuan-tuan. Kita ni Cikgu Din ni, tak usah buat contoh lain ni. Kita belajar sirah ni pun. Dalam bilik, pasang aircon, sambil makan. Kita ni banyak sangat rehat. Ya Allah. Ampunlah ya Allah. Ampunlah kami ya Allah. Banyak rehat. Membaca tak nak baca. Belajar kurang minat. Apa, tak tahulah tuan-tuan ya, kita. Kalau baca sirah ni menangis kita. Allah balas apa pada sahabat? Apa Allah balas pada sahabat dengan sampai ke tahap ini mereka? Dan kita tanya dengan belajar sirah, kita Cikgu Din, kita sahabat-sahabat sekalian, tanyalah, apa sudah kita buat pada Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Allah tunjuk kita jalan yang benar. Allah campak dalam hati kasih cinta kepada Rasulullah SAW itu. Dan juga bila baca sirah ni kenang sahabat mati. Sehingga kita hari ni dipanggil Muslim. Kita dipanggil mukmin atas darah dan air mata orang-orang dulu. Darah dan air mata orang-orang dulu. Maka Nabi menangis.
Nabi SAW menangis. Ketika ditunjukkan oleh Allah sambil cerita kepada orang, telah gugurnya Zaid, gugurnya Ja'far, gugurnya Abdullah. Kemudian disambut mendaga kita oleh Khalid ibn Walid Saifullah. Dan Nabi SAW, ya, Nabi SAW, kalau kita baca dalam peristiwa ini, awalnya lagi mendoakan kepada sahabat. Dia memang biasa dalam peperangan ni, kalau Nabi angkat tangan berdoa, berdoa secara khusus. Berdoa secara khusus. Bila Nabi kata Allahu yarhamu, ampunlah, rahmatlah dia. Biasanya orang ni nak syahid. Nabi mendoakan kepada semua tentera Islam pada hari nak berlepas tu. Hari nak berlepas, Nabi lantik panglimanya Zaid tu. Nabi hantar sampai ke Thaniyatul Wada'. Pinggir Madinah tu, Thaniyatul Wada', Nabi hantar, Nabi berdoa. Orang-orang Islam Madinah ucap tahniah, takbir, tahmid, mengiringi tentera kita nak pergi perang ni, tanpa diketahui 200,000 orang. 200,000 orang. Betul. Saya baca tulisan saudari Ina ni, rasa nak menangis saya. Besarnya jasa dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Betul. Betul, tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu kita kenang diri kita. Kita kenang diri kita. Sejauh mana kita khidmat kepada agama. Bahkan kita selawat pada Nabi pun Cikgu Din tak tahulah. Ni masing-masing. Mudah-mudahan asbab kita belajar sirah, sahabat-sahabat sekalian, membawa kita berasa umat Nabi Muhammad kita ni, umat Nabi Muhammad, umat terbaik Nabi SAW. Bila kita tahu kita terbaik, Allah angkat darjat kita terbaik sebab Nabi kita terbaik. Nabi terbaik, diturunkan syariat terbaik, menyebarkan dua nikmat terbaik, iman dan Islam. Ya, iman dan Islam. Jadi mudah-mudahan kita pun akan mahulah menghidup sunnah, ataupun kita nak hargailah kebaikan kita tu sebagai umat terbaik Nabi kita SAW. Kita dah baca riwayat semalam, ya, bagaimana Nabi berdoa pada setiap malam. Aisyah gembira dengar doa Nabi. Allah maghfir li Aisyah radhiyallahu anha ma azharak wa ma abtanak. Ya Allah, ampunlah dosa Aisyah, apa yang lalu, apa yang lepas, apa yang zahir, apa yang batin. Maka Aisyah riwayatnya muka gembira sebab Nabi berdoa. Nabi kata, wanti sarurti ya Aisyah, kamu gembira Aisyah, ni tengah malam, sepertiga malam. Aisyah kata, ya Rasulullah, bagaimana aku tak gembira engkau mendoakan keampunan aku, apa yang lepas, apa yang akan datang, apa yang zahir, apa yang batin. Tentu aku gembira, kata Aisyah. Maka apa Nabi jawab? Kita dah baca hadis ni. Wahai Aisyah, sebagaimana engkau gembira dengan doaku itu, begitulah doaku pada seluruh umatku setiap malam. Setiap malam, Cikgu Din. Sahabat-sahabat sekalian, setiap malam, ya Allah ya Rahman. Ya. Tengok, siapa kita baca sirah ni, siri berperang sahabat, siapa mati, siapa syahid. Kenapa siapa mati, siapa syahid? Ni untuk kita menjadi Muslim, untuk kita menjadi mukmin, sahabat-sahabat sekalian. Itu dia. Lalu kita selepas dalam peperangan ini, kata Khalid tadi, ya, saya berhenti kat situ tadi, ya. Khalid kata 9 pedang aku patah. 9 pedang aku patah. Patah. Kecuali tinggallah 1 pedang berbaki yang aku tengok tahan besinya. Itulah pedang yang dibuat daripada Yaman, daripada besi Yaman. Ini kata Khalid ibn Walid. Maka peperangan pada hari berikutnya, Khalid punya cerdik, Allah Ta'ala beri padanya berkat doa Nabi. Esok dia tukar, barisan depan pergi belakang, barisan belakang pergi depan. Sayap kanan pergi belah kiri, sayap kiri yang dipimpin oleh Ubadah bin Sami al-Ansari. Ni sahabat Ansar lah. Ubadah
bin Sami Al-Ansari pusing pergi belah kanan. Apa ni, sahabat Khattab yang pimpin sayap belah kanan pergi belah kiri. Pergi belah kiri. pergi belah kiri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang menyebabkan tentera Rom intai dari jauh. Dia kata tentera Islam ni ramai lagi ni, bantuan di belakang, sebab orang baru pula dah tentera. Depan orang lain, sayap orang lain. Ni strategi cerdiknya Khalid berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebabkan mereka berundur, kita pun berundur. Kita mati 12 orang, Cikgu Din. 12 orang. Maknanya kalau 3,000 lawan 200,000 orang, mati hanya 12 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkan. Bayangkan. Dan tentera Rom ramai juga. Maka mengundur. Bila mengundur, tak ada menang, tak ada kalah ni, kesan daripada peperangan ini, tentera Islam namanya harum, namanya meningkat subur. Kerana sudah ada pasukan atas dunia berani berperang dengan pasukan tentera paling kuat di dunia ketika itu. Dengan jumlah tak masuk akal, 3,000 menentang 200,000 orang. Itu yang Rom menjadi takut. Rom sampai kerah kabilah Arab Bani Ghassan. Kabilah Arab Bani Ghassan ni adalah sekutu mereka. Arab berlindung di bawah mereka kerana kekuatan tentera Rom ketika itu, orang takut, orang berlindung bawah dia. Antaranya Arab kabilah Bani Ghassan. Kita berperang juga nanti dengan sekutu mereka. Kita berperang juga. Tapi ni yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, Cikgu Din. 8 Hijrah, Cikgu Din, ya. Yang mana umur Nabi, ingat tu, 61 tahun. 61 tahun dah umur Nabi. Ya, ketenteraan masih berlaku. Nabi doa kepada pasukan tentera Islam, hantar sampai ke pinggir Madinah, Thaniyatul Wada. Nabi berdoa lagi kepada mereka. Riwayat kata, bila sampai Thaniyatul Wada tu, Abdullah bin Rawahah, syahid lah, menangis. Menangis. Kerana dia kata, mengingatkan ayat Quran tu. Illa wariduha tu. Hatman maqdiyya tu, surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha tu, ayat tu. Wa in minkum illa wariduha. Ayat daripada surah Maryam. Betul, daripada surah Maryam, Cikgu Din. Cuba tengok balik tu. Dia kata, aku teringat ayat ni menunjukkan kita ni akan berpisah mati. Aku tak tahu apa sudahnya nanti. Tapi orang-orang memberi kabar gembira, kamu akan balik semula pada kami. Kamu akan balik semula pada kami. Ya. Bayang tuan-tuan ni, Makzul 60 tahun Nabi masih gagah, betul. Nabi kita seorang yang fit, Cikgu Din, Makzul. Cikgu besar Ki. Nabi kita fit. Riwayat sebut, pada hari kewafatan pun, sahabat masih tengok dada baginda lebih tinggi dari perut. Fit Nabi. Baik, itu riwayat dalam hadis Imam Tirmizi sebut, Nabi berjalan seakan-akan turun daripada lembah yang tinggi, daripada tempat tinggi. Apa maksud hadis ni? Ada orang faham Nabi berjalan tunduk sebab macam turun dari tempat tinggi. Bukan itu maksud dia. Maksud dia, bila kita turun daripada tempat tinggi, bukit ke, anak bukit ke, kita akan jadi laju, momentum tu laju. Nabi berjalan laju. Soalnya, kenapa jalan laju? Fit, rengang tubuh, badan tegak, badan molek. Tu bila Makzul kata 61 tahun masih gagah, masih orang kata tegak. Betul. Betul. Jadi kita sahabat-sahabat sekalian, kita usaha insya-Allah, ya. Makan tapi kawal sikit. Biar berpeluh sikit. Tak angkat besi pun tak apa, buat kerja. Badan jaga. Amanah Allah kepada kita. Ya, semua kita ni lah insya-Allah semua fit belaka, mudah-mudahan, ya. Apapun sahabat-sahabat sekalian, kita nak tamat di sini saja malam ini. Kita nak, orang kata, berjimat sirah Nabi ni dah sampai 61 tahun. Kita hanya ada 2 tahun saja lagi, Zal.
nak cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 2 tahun je lagi. Bagaimana Fatah Mekah berlaku. Bagaimana nanti peperangan Tabuk ada lagi, peperangan Hunain ada lagi. Kemudian haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang datang buat haji ramai. Bagaimana Nabi khutbah terakhir di lembah Urainah, khutbah harinya Arafah. Bagaimana perbuatan haji Nabi. Nabi meletakkan untanya Al-Qaswa pada hari Arafah, gesel perut pada batu, sedangkan Nabi duduk bertasbih, bertahmid, berdoa pada Allah, wukuf sehingga terbenam matahari seorang-seorang, bersendirian dengan Tuhan pada hari Arafah. Ini akan kita sentuh insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang kita kasih sekalian. Terima kasih Tuan Guru saya dalam bidang tanjak, awan tanjak. Sambil-sambil kita berkuliah ni, beliau sanggup mengarangkan, yakni karang ni sediakan tanjak saya untuk dipakai malam besok. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, saya ucap terima kasih. Ramai sahabat hantar klip mikrofon, hantar stand telefon, semata-mata nak lancarkan majlis ilmu ni. Allah balas semuanya. Terima kasih Abang Zul Azmi hantar mikrofon, tak nak saya lengah pegang. Terima kasih Ustaz Khalifah daripada geng Majlis Ilmu Putrajaya. Mari ke rumah saya, hantar klip telefon, hantar stand lagi. Tak nak saya letih. Tok berehat je, jangan sampai letih Tok. Kami sayang pada Datuk macam-macam ya. Hari ni pun saudara Hamidi, terima kasih di hantar banyak mikrofon. Pilihlah mana satu, banyak Tuhan, untuk bantu kita lancarkan majlis ilmu kita ini. Saya berdoa mudah-mudahan selamat berkat hendaknya sahabat-sahabat kita, dan juga anak anda Arif daripada luar negara, daripada Belanda. Ramai tuan-tuan sahabat kita daripada Singapura, daripada Indonesia tadi ada Mak Tahir. Alhamdulillah, terima kasih daripada Indonesia, daripada Brunei, Semalang, Singapura, daripada Naratiwak pun ada. Daripada seberang Indonesia pun ada, Puteri Dinda ada. Kemudian sahabat-sahabat daripada Belanda ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat berkat. Ya. Ustaz jual tanjak ke tidak? Yang jual tanjak Tuan Guru saya, Awang Tanjak. Ada dalam grup kita ni. Cuba tengok Awang Tanjak. Mintalah Awang Tanjak karangkan. Bahasa kita karang lah. Makna tukang buat tu karang. Karangkan tanjak satu. Dikarang tanjak. Ya. Apapun saudara-saudari sekalian, kita tamatlah perbahasan tahun 8 Hijrah. Nanti kita akan sambung bagaimana Fatah Makkah berlaku dalam bulan Ramadan, Fatah Makkah Ramadan itu. Kemudian kita akan sebut lagi peperangan Hunain. Kita tawan banyaknya, dapat ghanimah pun besar walaupun tak sebesar Khaybar. Kemudian kita berperang lagi, ada peperangan Tabuk. Kemudian haji perpisahan Nabi tu. Kemudian ada peristiwa terselit di situ. Orang Ansar kecil hati pada Nabi kerana isu pembahagian harta ghanimah dalam peperangan Hunain. Kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam selepas menunaikan haji berkhutbah pada bulan Muharram memuji orang-orang Ansar. Kemudian masuk bulannya Safar. Bulan Nabi jatuh sakit. Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah meninggal. Awal Rabiul Awal. Baginda menguruskan jenazah sahabat Ansar di Baqi'. Balik tu jatuh sakit. Kemudian diriwayatkan Nabi keluar tengah malam seorang-seorang untuk berdoa kepada orang-orang Baqi'. Ni seminggu sebelum Nabi wafat. Nanti kita akan sebut, kita akan bincang, mudah-mudahan hendaknya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Terima kasih saudara Hasmadi. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih doa. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita beransur ni, saya nak tengok sahabat-sahabat kita. Terima kasih Cikgu Din, saudara Wan Zaman, Suhaimi Maknuh, Azlinda Abu Bakar, Abang Azizi, Lia Iya, Ari-Ari, terima kasih.
Begitu juga Kak Mimi, Kak Ana saya, Zulkifli daripada Seremban Selatan, Nurliang Abdul Kadir, Mak Rafi'i sahabat saya, Bobby Bull, terima kasih Abang Bobby. Begitu juga Kak Ruzi, Kak Salmi Mi, Pak Long daripada Johor, Nur Abu Manaf, terima kasih Kak Noh. Terima kasih Kak Noh ya. Begitu juga Muhammad Amin Abdul Rahman, terima kasih. Saudara Nawawi Syarani, terima kasih. Ustaz Khairul Abbas saya, Sally Rahmat daripada Putrajaya, terima kasih Li. Azlinda, terima kasih Indah. Faiz Mazlan, Pak Cak orang lama di Mekah ni, Haji Muhammad Arsyad Al-Makki orang dari Mekah lama. Mak Rafi'i Maliman, Hasan Abdullah, terima kasih. Saudara Ni Amin, terima kasih daripada Pasir Mah ni, terima kasih. Mak Zul, terima kasih Mak. Muhammad Fitanah, Abang Fitanah, terima kasih Abang Fitanah. Suhaimi Muhammad Taib, Dr. Moza, Abang Makzin saya, Alhamdulillah daripada USJ, terima kasih. Kak Ramlah Idris saya. Begitu juga Ustaz Muhammad Hafiz, terima kasih Ustaz Hafiz. Sama-sama. Suara jelas dan muka handsome jelas, terima kasih. Baik, Mazdiah Syu'i, terima kasih Kak Maz. Haji Muhammad Zain ya, Wang Zaman Toto ya. Roslan, terima kasih Elang. Soleh TBC, terima kasih. Begitu juga Salahuddin Arifin, murid saya dalam kuliah tafsir. Saudara Tajuddin Nur, terima kasih. Mr. Adidas Din, terima kasih, Alhamdulillah. Begitu juga Abang Syukri Idris. Nahariah Amin, terima kasih Kak Nahar. Nur Asiyah Putrajaya, terima kasih, Alhamdulillah. Ari, terima kasih. Suhaimi Muhammad Taib, Kak Maznah, Kak Nik Roslina, Kak Roslah Awang daripada Kuala Berang, terima kasih. Salam Abang Sa'ari. Begitu juga Zulkifli Abu Mansur, sahabat saya daripada Kedah. Ilyasi Ma'ekong, terima kasih Ilyasi dari Fatani, Thailand, terima kasih rakan kita. Liari, terima kasih Liari, Tuan Guru saya Awan Tanjak dalam bidang Tanjak. Begitu juga Isa Liza, Muhammad Hafizan, terima kasih, Alhamdulillah. Azman Maknur, terima kasih Man. Ida Sa'adah, terima kasih dah. Abang Haslin, terima kasih daripada Kota Tinggi. Begitu juga Muhammad Hamizi, terima kasih Z daripada MPOB, Alhamdulillah. Ina Azman selalu tulis nota untuk kita, terima kasih Nah. Saya ada add Nah tadi tu. Rakan-rakan yang aktif ni saya add semua setakat yang masih boleh add. Kalau tak limit tu lebih ya, saya nak berkawan semua sekali ambil manfaat. Dukon Kuitiau, terima kasih. Terima kasih ya, tiap-tiap malam ada, insya-Allah ada. Ada jam 9.30 malam lebih kurang. Siang 3.30 petang. 2 kali sehari ya. 2 kali sehari Dukon. Ida Sa'adah, terima kasih. Fauziah Abidin, terima kasih. Begitu juga Kak Pah saya. Salam ayah rumah kita Kak Pah, terima kasih. Ali Koho, terima kasih Li. Ina Azman, Ilyasi Ma'ikon, terima kasih, Alhamdulillah. Begitu juga rakan-rakan lain ya. Rakan-rakan yang lain. Mazni Mak Ramli, terima kasih. Begitu juga Kak Maznah. Saudara-saudari kita. Dr. Safiah kita, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Cik Mak Suhaimi Muhammad Taib. Saudara Faizal daripada daripada Bukit Antarabangsa. Cikgu besar kita Syekh Mazuki. Suhaimi Maknuh, terima kasih. Tak lupa juga pada Tadika Aktif Gemilang. Mudah-mudahan murah rezeki. Tadika Aktif Gemilang, Alhamdulillah. Dan juga Mak Zul, Suryani Sulaiman, terima kasih ni. Rakan-rakan yang berikutnya, Kak Fikah Hasan, terima kasih. Inilah orang yang selalu buat designer buku kita, poster kita. Ke semua buku-buku kita, Kak Fikah, air tangan Kak Fikah ya. Cikgu Azman, terima kasih Cikgu. Okey, salam sekeluarga. Nurul Shermin Kaswadi, terima kasih Nurul. Begitu juga Kak Ramlah, Lia Ia, rakan-rakan yang lain malam ini. Muhammad Deraman, terima kasih. Saidah, terima kasih Saidah, Alhamdulillah. Begitu juga Pak
Pak Lang daripada Johor, Muhammad Fatil. Terima kasih Pak Lang. Sama-sama, alhamdulillah. Begitu juga Cempaka Putih, terima kasih. Mazdiah Syuib, terima kasih. Nurul Syarmin Kaswadi, terima kasih. Aizuddin Jayidin, terima kasih. Aizuddin. Rasulullah Muhammad Anwar, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan kita yang lain ya. Ramai malam ni cikgu dan alhamdulillah. Rasulullah Muhammad Anwar. Nurul Syarmin Kaswadi, Faizal kita. Muto Ligat, terima kasih Muto. Amra Abdul Manaf, terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian Syekh Syahari Yunus, terima kasih. Alhamdulillah. Betul, Nabi masih kuat 60 tahun untuk berperang. Azman Makno, terima kasih Man. Abang Amir saya, terima kasih. Begitu juga Subhanallah. Subhanallah Kak Fika. Ayanda Cikgu Kasman, terima kasih Ayanda Cikgu. Abang Jai. Tuan-tuan, malam ni bertuah betul. Guru saya dalam bidang menembak ni tuan-tuan. Guru saya dalam bidang menembak, Abang Jai. Terima kasih Abang Jai. Dah siri 23. Musafir Senja, terima kasih Musafir. Nahariah Amin, terima kasih. Muhammad Amin Abdul Rahman, jazakallah. Kak Fikah Mr. Adidas. Arif daripada Belanda, terima kasih. Salam bonda dan ayanda di Belanda. Solehin Rahim, terima kasih. Tadi Kak Aktif, terima kasih. Salmi Ismail, terima kasih Mi. Hanya di Kuala Berang. Mak Tahir daripada Indonesia, terima kasih tuan. Rasyai, terima kasih. Nur Azman Ikhsan, terima kasih. Begitu juga Ibu Radin daripada Johor. Hasnizah Jalaluddin, terima kasih. Ari, terima kasih. Nasyaruddin Mokhtar, terima kasih. Ali Kohor, terima kasih Li. Hasmadi Nordin, terima kasih atas doa Hasmadi kepada saya dan isteri, terima kasih. Alhamdulillah. Azharani Azhar, terima kasih. Begitu juga Mamak Ridwan, terima kasih Wan ya. Kak Kamsiah, terima kasih. Kita sambung mudah-mudahan. Begitu juga Rusmini Aiza, terima kasih daripada Kuala Kangsar Mini, terima kasih. Abu Muaz, terima kasih Abu Muaz. Agak sayu malam ini, selamat berkat hendaknya, mudah-mudahan. Suhaimi Makno, Abang Bobby, terima kasih. Cempaka Putih, terima kasih. Cikgu Din. Begitu juga Fatimah, anak murid saya ni, Ustazah Fatimah, terima kasih. Rakan-rakan yang lain, Nur Zuriati Abu Hasan, terima kasih Ti. Kesalang suami sekeluarga. Tak lupa juga kepada kakak angkat saya ni, pembaca berita pujaan ramai, Kak Azura Abdul Karim, terima kasih Kak. Salam kepada adik Sarah. Baik. Dan juga Abang Din ya. Kemudian tunggu Datuk bersyair ni, kita bersyair lah. Terima kasih kepada Mazuki Makdahan sahabat saya, guru besar sekolah itu. Tak lupa Hasmadi Nordin dan Mariam Safiah Khan, Suhaimi Muhammad Taib dan Abang Muhammad Filtanah dari Kuala Berang. Tadi Kak Aktif Gemilang, Abu Muaz, Ari dan Kak Rading, Awan Tanjok, guru saya dalam bidang tanjok. Dan juga saudara Muhammad Hamidi Ismail yang hantar mikrofon petang tadi. Hasan Ar-Rifai, begitu juga rakan-rakan semuanya didoakan dalam berkat selamat hendaknya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe kita punya Yayasan Tuan Sarifah. Semua video kita ada di situ insya-Allah ya. Wallahu taala a'lam.